ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأنعم وشرف على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى Radina billahi rabba, kami reda Allah Tuhan kami, wa bil islami dina, kami juga reda Islam cara hidup kami, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan seterusnya kami juga reda dan senang hati bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala di atas panjangan nikmat iman, nikmat Islam, dan seterusnya nikmat hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua untuk sama-sama mencapai hakikat kehambaan kepada Rabbil Alamin, Tuhan yang memiliki sekalian alam, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah kerana memuliakan kita semua untuk bersama-sama mendengar kehidupan satu orang manusia yang bergelar Nabi dan Rasul, yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana setiap ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul ini berjaya dihadapi dan ditempuh dengan reda, dengan senang hati, maka Allah juga reda kepada Nabi yang diberikan ujian yang begitu banyak, iaitulah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan lepas kita tengok Nabi kita berusia 35 tahun. Berlaku satu peristiwa yang besar, iaitu pimpinan Mekah mengambil keputusan untuk meroboh dan membina semula Kaabah untuk kali yang ke-berapa belas, wallahu a'lam. Sejak daripada binaan pertamanya pada zaman Ibrahim alaihi salam. Zaman Nabi Muhammad juga Kaabah mengalami sedikit keruntuhan, rosak di sana sini. Maka pimpinan Mekah ambil keputusan buat dan bina semula. Ketika mengambil keputusan nak bina balik Kaabah, nak roboh, mereka menunjukkan kepada alam bahawa mereka sangat beriman bahawa Kaabah ini adalah rumah seorang pemilik yang bernama Allah. Maka dengan sebab itu keputusan yang dibuat ialah duit yang digunakan untuk membina semula Kaabah mestilah daripada sumber yang halal. Bukan saja orang Mekah, pimpinan Mekah
tahu kata rumah itu milik Allah. Yang kedua, mereka tahu yang mana duit halal, yang mana duit haram. Mereka tahu yang mana satu benda zalim, yang mana satu yang dinamakan adil. Maka keputusan dibuat, duit yang kita nak guna untuk bina semula Kaabah ni mesti duit yang halal. Maka dengan sebab itu duit yang halal tidak cukup ketika itu membuatkan Kaabah dikecilkan daripada binaan asal. Boleh baca cerita tentang sejarah Mekah yang panjang lebar. Kemudian waktu nak kumpul duit tak cukup, kemudian waktu nak mula bina, semua pakai duduk tunggu siapa nak mula katok dulu. Tak berani nak katok, kerana sebahagian besar daripada mereka pernah menyaksikan 35 tahun yang lalu Abraha pernah datang daripada Yaman bersama pasukan gajah dia nak main roboh Kaabah. Allah hantar main satu jenis burung yang orang Mekah semua tengok. Mereka pun tak pernah tengok burung tu main mana, bawa batu-batu yang sangat panas, kerana Abraha dan tentera dia nak robohkan Kaabah. Selepas 35 tahun, faham tak tuan-tuan? Peristiwa Kaabah ni, pembinaan semula Kaabah, Nabi umur 35. Abraha serang ketika Nabi dekat-dekat nak lahir, maksudnya 35 tahun yang lalu. Sebab tu bila orang Quraisy, pimpinan Quraisy waktu nak bina Kaabah, mereka nak kena robohkan balik sebab banyak binaan yang dah rosak. Tapi semua pakat tengok hang aku. Hang tengok aku tengok hang, duk pegang dah. Kawan ni pegang alat, kawan ni pegang alat, semua takut. Takut Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bala kali yang kedua. Maka usaha untuk membina itu dimulakan oleh ayah kepada Sayyiduna Khalid, iaitulah Al-Walid ibnul Mughirah. Khalid bin Al-Walid, tuan-tuan duk sebut Khalid Al-Walid. Al-Walid tu bukan gelaran dia, nama ayah dia Khalid ibnul Walid. Pak dia Al-Walid ibnul Mughirah, sastrawan negara Mekah. Ayah Khalid pakar, orang tua yang dihormati. Dia yang mula dulu dan dia yang mula menebuk dan juga meruntuhkan dinding Kaabah. Apabila Al-Walid ibnul Mughirah dia yang mula dan tidak ada apa-apa yang berlaku, bermaksud Allah redha supaya rumah Kaabah itu dibina dan diperbaharui semula, binaan asas dia. Semua pakat buat kerja tu. Sampailah habis, selesai bina dah, nak letak batu hajar aswad kembali. Maka yang tu antara kemuliaan yang paling besar bagi masyarakat Arab. Di seluruh semenanjung tanah Arab, mereka percaya Kaabah itu rumah Allah. Antara yang paling barakah sekali adalah batu itu, kerana ia turun dari syurga. Bila nak letak tu pakat berebut pula. Berebut sampai tahap Bani Abdiddar mengumumkan untuk berperang kalau tak bagi kat mereka. Ambil dah mangkuk buh darah, pakat celuk tangan ketua-ketua kabilah Bani Abdiddar, pakat celuk tangan, tak bagi kat kami perang. Masuk satu orang pemuda yang dikenali oleh seluruh penduduk Mekah selama 35 tahun. Bila langkah kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketua-ketua kabilah melihat pemuda itu dan berkata, "Hadzal aminu radina, hadza Muhammad." Kalaulah yang nak buat keputusan sagi satu orang ini, maka Al-Amin ini, si pemuda amanah ini, kami semua setuju. Satu Mekah kenal dan memanggil Rasulullah dengan Al-Amin. Hebat akhlak Nabi sebelum jadi Nabi. Al-Amin ataupun Nabi dipanggil dengan As-Sadiq, seorang yang sentiasa bercakap benar. Dua panggilan itulah yang sering diungkapkan oleh penduduk Mekah apabila nak panggil Nabi kita Muhammad, sama ada Al-Amin ataupun As-Sadiq.
Nak cari mana pemuda bagus tara tu? Tu tak ada Islam lagi tuan-tuan, tak ada agama lagi baik macam tu. Apatah lagi setelah ada zikir, setelah ada Quran, setelah ada puasa sunat, setelah macam mana Nabi? Kalau sebelum ada Islam itu pun dia sudah menjadi manusia yang amanah, yang baik, yang penyabar, yang bercakap benar. Setelah ada Islam, Allah memuji akhlak Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak yang hebat. Tuan-tuan boleh tengok muka surat 54. Bulan lepas kita sampai muka surat 51. Muka surat 52 dan 53, pengarang kitab Syekh Safiyur Rahman, dia cerita pasal Nabi sebelum nak jadi Nabi itu, umur 35-36 macam yang saya sebut tak sat. Rasulullah duduk di bandar kota Mekah yang penuh dengan pusat hiburan. Panggung wayang ada 5-6 dalam kota Mekah, bowling, snooker ada banyak, pusat urut ada banyak, pusat karaoke ada banyak. Contoh di kota Mekah tu. Maka Nabi SAW tak selesa dengan keadaan tu. Yang tiap-tiap rumah ada berhala khas, tiap-tiap rumah ada tung arak. Majoriti penduduk Mekah melakukan zina. Maka Nabi dekat-dekat nak jadi Nabi ni, Nabi jauhkan diri daripada kota Mekah. Nabi selalu ke Gua Hira. Ni tuan guru kita cerita. Ada 2 kali dalam hidup Rasulullah Nabi teringin, dia seorang remaja, Nabi teringin pergi tengok mereka duk menyanyi siang dan malam, mereka tak tidur malam, menghadiri pesta, pergi funfair tu. Nabi nak tahu ada apa. Rasulullah pernah ceritakan kepada para sahabat, aku pernah pergi 2 kali. Nabi pernah pergi 2 kali. Nabi pun teringin, dia manusia biasa, Nabi ada nafsu. Setiap hari lalu tepi Tesco, tengok Tesco buat diskaun, lalu tepi Carrefour buat ada konsert dalam tu pula. Lalu Nabi kata, ada apa ni yang orang duk pergi ramai-ramai bawa anak bini pergi ni, ada apa? Tuan-tuan, 2 kali je Nabi cuba pergi. Nabi kata, 2 kali Allah selamatkan aku. Nabi cerita kat sahabat, Allah selamatkan aku. Aku nak pergi tengok aja, tapi Allah selamatkan aku. Allah tidurkan aku dalam perjalanan sekali, dalam majlis sekali. Pergi dalam perjalanan, rehat sat, tidur lena, habis dah majlis. Mangkit-mangkit artis semua pakat balik dah, tak ada siapa dah. Mereka pun simpan, habis dah. Nabi kata, Allah selamatkan aku sekali. Kali kedua aku pergi masuk dah dan tengok dah tiang tu. Lepas tu tidur, letih, rasa letih, tidur. Sekali lagi Allah selamatkan aku. Lepas tu aku tak teringin pergi dah. 2 kali itu je. Zaman muda Nabi, zaman muda Nabi. Kemudian ke surat 54. Hari ini cerita perlantikan Muhammad ibn Abdullah sebagai seorang Nabi dan Rasul dalam Gua Hira. Ketika Nabi SAW berusia hampir 40 tahun. Yang ni khilaf juga. Yang kita duk hafal 40 tahun. Biasalah tuan-tuan. Kalau ikut betul umur Nabi, ada yang kata 40, ada yang kata 41, ada yang kalau ikut tahun 41, kalau ikut bulan baru 40 tahun berapa bulan, macam itulah tuan-tuan, no? Benda bukan ijma'. Sebab tu Syekh Safiyur Rahman dia kata apa, ketika Nabi berusia hampir 40 tahun, lebih kurang tu lah, 40, 41, 39 pun ada riwayat, 39 ada juga. Baginda selalu menghabiskan waktu berjam-jam berseorangan, bertafakur dan berfikir dengan mendalam perkara yang berkaitan dengan aspek kewujudan di sekelilingnya. Tuan-tuan, akal manusia hebat, kena selalu gunakan dengan berfikir, kena selalu renung. Yang ni yang Nabi kita buat. Nabi suka duduk seorang, Nabi tinggal hiruk pikuk kota Mekah, Nabi tinggal kebejatan sosial kota Mekah. Sekali-sekala Nabi pergi naik atas Gua Hira, Bukit Jabalun Nur. Jabalun Nur lebih kurang 5 km daripada kota Mekah, tinggi.
3 jam kalau nak daki. Saya pergi dah, duduk di bawah, tak larat nak naik, tengok je lah kan. Teringin juga nak naik, tapi tinggi sayup penuh macam Gunung Jerai. Lepas saya tanya berapa jam kalau nak naik pergi atas kat gua Nabi tu, 3 tak jadi. Tuan-tuan, Nabi naik pergi ke atas sana, Nabi melihat alam. Alam ini tuan-tuan, tengok tiap-tiap hari Allah akan memberikan sesuatu kepada kita. Sebab tu dalam Al-Quran banyak Allah sarankan kepada manusia, afala tatafakkarun, kenapa hampa tidak berfikir? Afala ta'qilun. Semua ayat menyuruh dan menyarankan manusia menggunakan akal yang hebat, kerana dia akan memberikan sesuatu kepada jiwa dan iman kita. Nabi selalu bertafakur. Perlakuan ini membantu Rasulullah meluaskan fikiran dan menimbulkan jurang antara Nabi dan orang ramai dari segi keupayaan minda. Tengok tuan-tuan, dengan berbekalkan bubur bali atau sawiq dan sedikit minuman. Sawiq ni apa nama ni, kurma. Baginda terus menuju ke bukit dan lurah berdekatan kota Mekah. Salah satu tempat yang menjadi kegemaran Rasulullah ialah Gua Hira, terletak di Gunung An-Nur, hanya 2 batu dari Mekah. Betul, lebih kurang 5 km tinggi. Kalau tuan-tuan sampai kawasan Bukit An-Nur, atas sekali ada Gua Hira. Bukit tu nama Jabal An-Nur, atas tu ada Gua Hira. Situ dah jauh daripada kesibukan bandaraya kota Mekah hari ni, dah jauh dah, tenang dah tang tu. Apatah lagi pada zaman Nabi, bila Nabi keluar daripada kota Mekah pergi ke Jabalun Nur, betapa tenangnya kawasan tu. Nabi suka duduk seorang di situ, tenang. Dia semakin atas, makin jauh daripada manusia, semakin tak ada manusia, semakin tenang kawasan tu. Kerana manusia mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kezaliman dan kemungkaran yang manusia buat pada hari ini. Kena cari tuan-tuan, hari ini pun boleh cari. Saya saran kat tuan-tuan, salah satu tempat, kalau kat Kedah, Gunung Jerai kan, naik dah Bukit Bendera, tinggi, tepi surau ada kuil pula dah. Dia tak tenang juga tuan-tuan pergi naik Gunung Jerai. Dia buat cantik dah lah ni, chalet. Sungguh saya pun naik sekali-sekala, 2-3 bulan saya akan naik. Tenang tempat dia. Dia buat hotel menghadap pemandangan tu tuan-tuan. Kemudian gua kecil itu berukuran 4 ela panjang dan 1.75 ela lebar. Jadi gua Arab, dulu saya sebut dah kat tuan-tuan, gua Arab selalunya dia tak dalam, masuk sikit habis. Tak ada gua Arab sampai 50 meter macam di Malaysia ni, 100 meter berkilometer masuk ke dalam. Gua Tempurung tu berapa kilometer masuk ke dalam di Perak. Tak ada. Di negara Arab, di Jordan, Syria, Mekah, Madinah, semua gua dia masuk sikit habis. Jarang-jarang hak masuk dalam, no? Termasuk gua Hira Nabi pun sikit je. Di gua situlah Nabi pi bertafakur, memikirkan tentang alam. Nabi memerhatikan alam ini. Kemudian baginda mengunjungi gua ini dan ada kalanya menjemput pengembara berkongsi memakan bekalan yang serba sederhana. Nabi begitu khusyuk sepanjang masa, terutamanya dalam bulan Ramadan. Ni tak jadi Nabi lagi tuan-tuan, ni tak jadi Nabi lagi. Dengan bersolat dan bertafakur, merenung kejadian alam, hati Nabi resah memikirkan kemungkaran dan penyembahan berhala yang berleluasa di kalangan masyarakatnya. Tetapi apakan daya, Nabi lemah untuk melakukan sesuatu kerana tiada sebarang panduan. Quran tak ada, Nabi tak ada siapa nak pandu dia. Nabi tengok masyarakat dia rosak, Nabi nak ubah, tapi Nabi pun tak tahu nak ubah bawa ke mana. Nak ubah nak bawa pergi ke mana? Tak ada. Setelah datang Islam baru jelas matlamat dia, iaitulah akhirat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tu Nabi dah tengok masyarakat tapi Nabi tak tahu. Atau pendekatan khusus untuk diikutinya kalau hendak membaiki amalan mungkar di sekelilingnya. Bersendirian begini menuntut semacam pendekatan berfikir sedalam-dalamnya dengan memahami perspektif ketuhanan.
Ia merupakan tahap permulaan yang membawanya ke suatu tempoh lebih mencabar dan bertanggungjawab yang bakal dipikul oleh Rasulullah tak lama lagi. Bersunyian dan melarikan diri daripada kepincangan hidup merupakan dua prasyarat yang tidak boleh dielak bagi roh dan jiwa Nabi untuk mendekati kuasa ghaib. Kuasa ghaib ni Allah, yang mendasari keseluruhan aspek kehidupan di dunia fana ini. Tuan-tuan sekalian, Nabi pun tak pernah sangka kata dia nak jadi Nabi dan Rasul. Itu kita kena faham. Ambil mana Ustaz? Buka surah Al-Qasas ayat 86. Surah Al-Qasas ayat 86. Kat sini tak ada, kena tulis. Nak bagi tahu kata Nabi pun, dia pun tak tahu kata nak jadi Nabi, Rasul itu apa, siapa dia, malaikat Jibril nak turun buat apa. Nabi pun tak pernah minta dan dia tak pernah tunggu-tunggu untuk dia jadi Nabi dan Rasul, kerana dia pun tak tahu apa dia itu Nabi dan Rasul. Allah sebut dalam surah Al-Qasas, wa ma kunta tarju, wahai Muhammad, kamu tak pernah berharap an yulqa ilaikal kitab, untuk diberikan kepada kamu satu buku kitab, illa rahmatan min rabbik, kecuali penurunan wahyu dan syariat ini rahmat daripada Allah. Allah pilih kamu. Lama kata kerana Allah melihat yang paling suci di kalangan semua makhluk adalah ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah pilih dia. Kemudian Allah sebut fala takunanna zahiran lil kafirin. Wahai Muhammad, setelah aku lantik kamu jadi rasul, jangan pula kamu jadi penyokong kepada orang-orang yang kafir. Itu dalil Nabi pun tak tahu kata dia nak jadi Nabi Rasul, dia tak pernah sedia apa. Tuan-tuan, no? Kemudian sebelum jadi Nabi dan Rasul juga, ketika Nabi umur hampir dengan usia 40 tahun, 38, 39, Nabi disapa oleh suara, tetapi Nabi tak tahu datang daripada mana. Benda tu disebutkan dalam Sahih Muslim. Nabi cerita kepada para sahabat, inni la a'rifu hajaran bi Makkah. Nabi kata, aku kenal dengan beberapa ketui batu di kota Mekah. Kana yusallimu alayya, mereka dulu memberi salam kepada aku sebelum aku diutuskan, qabla an ub'ath. Inni la a'rifuhu al-an, sampai hari ni aku boleh tunjuk kat hangpa ketui batu mana hak duk bagi salam kat aku dulu ni. Hadis riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan, benda luar biasa yang berlaku kepada para nabi dan rasul dinamakan irhas dalam kitab tauhid. Buka Jauharatul Tauhid pun ada, Tuhfatul Murid pun ada. Benda luar biasa berlaku kepada bakal nabi dan rasul, nama dia irhas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat bukan sahaja kepada manusia dan jin, bahkan kepada benda-benda yang tidak hidup, termasuk batu, bata dan juga pokok-pokok. Nabi berjalan nak pergi ke Gua Hira, orang bagi salam, assalamu alayka ya Rasulullah, salam sejahtera kepadamu wahai pesuruh Allah. Nabi kalih tengok, cari tak jumpa. Jalan lagi di depan, assalamu alayka ya Rasulullah. Alam ini keseluruhannya telah tahu bahawa akan dilantik sedikit masa lagi satu orang Nabi dan Rasul yang akan membawa cahaya menerangi seluruh alam. Allah bagi tahu dah. Binatang-binatang semua tahu dah. Batu-batu, gunung ganang dah tahu. Lautan semua dah tahu. Pokok-pokok semua dah tahu. Sebab itu yang berada di daratan sepanjang jalan Nabi, Nabi kata pokok pun pernah bagi salam. Aku kali-kali tengok pokok itu memberi salam kepada aku. Tapi Nabi duk heran, siapa dia pesuruh Allah? Benda apa assalamu alayka? Belum disyariatkan, tuan-tuan sekalian. Kemudian muka surat 55, Jibril buat turun wahyu apabila berumur 40 tahun, iaitu satu usia dianggap paling sempurna bagi manusia. Manusia ni bila dia sampai umur 40, maka yang tu umur paling matang dalam diri dia. 40 paling matang. Akal dia mempunyai kemampuan pada tahap yang tertinggi waktu umur 40.
Begitu juga hati dia mempunyai kematangan paling maksimum waktu umur 40 manusia. Sebab tu Allah pilih Nabi umur 40. Satu usia yang dianggap paling sempurna, di mana Nabi diarah menyampaikan utusan dan jelas menandakan kerasulan mula muncul serta menyinari ufuk penghidupan manusia. Maka itulah sebenarnya visi yang harus dialaminya selama 6 bulan. Tempoh kerasulan selama 23 tahun. Justru tempoh 6 bulan itu visi sebenar mencorak sebahagian daripada 46 bahagian kerasulan. Cerita dia macam ni. Jadi dia ada, rasanya ada terjemahan yang ditinggalkan. Selepas malaikat Jibril turun membawa wahyu yang pertama, kemudian wahyu mengalami zaman futur. Fatawawra, futur. Futur ni wahyu berhenti. Wahyu berhenti. Selama berapa lama? Selama 6 bulan. Ini yang disebutkan ni. Selama 6 bulan. Kita hurai sekali lagi. Kita tengok nah. Kali ketiga sedang berkhalwat di Gua Hira dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan tulis kat situ 17 Ramadan. Itu antara pendapat. 17 Ramadan antara pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdul Hasan Ali Al-Husaini An-Nadwi. Syekh Safiyur Rahman Mubarak Furi, kita tengok dia pilih malam ke berapa. Atas kehendak Allah yang menurunkan limpah kurnianya ke bumi ini, telah mengangkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke taraf kerasulan apabila cahaya wahyu turun bersama beberapa ayat Al-Quran bagaikan satu ledakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi dalam bulan Ramadan yang tu ulama sepakat, bilakah wahyu dan majlis rasmi perlantikan Muhammad ibn Abdullah sebagai rasul penutup dan sebaik-baik rasul dan juga para nabi? Jawapan dia pada bulan Ramadan. Tempat dia di Gua Hira. Yang tu juga tak ada khilaf. Tak ada ulama kata di rumah ke, di apa ke. Ulama ijma' di Gua Hira. Bulan Ramadan. Umur berapa? Ada sedikit khilaf. Berapa Ramadan pun ada khilaf. Kita tengok. Tentang tarikh sebenar wahyu diturunkan memerlukan kajian teliti berdasarkan bukti keadaan dan dalil relevan bagi menentukannya. Peristiwa itu jatuh pada hari Isnin. Syekh Safiyur Rahman Mubarak Furi dia pilih Isnin 21 malam Ramadan. Dia pilih 21 Ramadan. Ada ulama kata 17, yakni 10 Ogos. Ulama zaman hari ini, Syekh Safiyur Rahman ni ulama kontemporari. Maka dengan berpandukan ilmu falak moden pada hari ini, mereka boleh kira. Mereka boleh kira 21 Rabiul Awal tahun 600 berapa tu sama dengan berapa bulan apa nama ni yang Masihi ni. Boleh kira ilmu falak moden hari ni. Maka mereka pun kira yakni 10 Ogos 610 Masihi ataupun miladi. M tu boleh sebut dua, merujuk kepada kelahiran Nabi Isa. Ketika Nabi SAW genap usianya 40 tahun 6 bulan 12 hari. Tuan-tuan ni ambil hadis mana? Ni bukan hadis. Ini kiraan falak moden. Boleh kira zaman hari ni, boleh kira. Kita pun ambil tarikh kita lahir 20 Ogos 1965. Nak tahu berapa hijrah? Boleh. Dalam internet ada software tu. Kita boleh download. Bersamaan 39 tahun Gregorian 3 bulan dan 22 hari. Kalau ikut kalender ni 39 tahun. Kemudian tonton tengok dia punya hadis dia. 17 Ramadan Nabi duduk di Gua Hira ataupun 21 ikut pendapat kitab yang kita guna ni, 21 Ramadan. Macam biasa daripada Nabi umur 30-an, Nabi dah mula pergi ke Gua Hira, Nabi dah mula duduk seorang-seorang. Bahkan Nabi semayang 2 rakaat waktu pagi, 2 rakaat waktu petang. Nabi berzikir berpandukan sakibaki syariat Ibrahim Al-Hanifiyah, syariat Nabi Ibrahim. Nabi solat tuan-tuan sebelum ni. Kemudian sampailah pada satu hari turun Jibril alaihissalam. Jibril mai dalam gua. Tuan-tuan, mai ke Nabi bawa satu buku.
satu lembaran letak atas satu bekas. Hadis ni ada dalam Bukhari atau Muslim. Buah dalam satu bekas, bawa pi ke Nabi. Nabi kita duduk seorang, tak pernah jumpa siapa atas gunung sana. Tiba-tiba mai satu orang suruh lembaran tu Iqra, suruh baca. Nabi pun tengok dia. Nabi kata ma ana biqari'. Nabi kata hang mai mana? Tak pernah jumpa pun, sebulan dah aku duduk tani, 10 tahun dah duduk, tak ada. Dia suruh ke Nabi, dia kata Iqra, baca. Nabi tengok dia, Nabi kata ma ana biqari'. Aku tak pandai baca. Rasulullah satu orang yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis, dan sifat itu pada Rasulullah adalah kesempurnaan yang mutlak bagi dia seorang Nabi dan Rasul, kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak elakkan daripada orang bukan Islam tuduh Nabi cedok ajaran Islam daripada kitab lain. Tu dia hikmah dia hak tu tuan-tuan. Bila orang bukan Islam nak tuduh Muhammad cedok daripada Injil, hang ambil cerita daripada Taurat, Muhammad ambil, ma ana biqari'. Satu Mekah tahu Nabi tak boleh membaca dan menulis, ummi. Allah sebut al-ummi dalam bahasa Arab. Ummi itu maksud la yaktubu wa la yaqra', yang tak boleh menulis dan tidak boleh membaca. Maka itu kesempurnaan di sisi seorang Rasul yang bernama Muhammad. Orang lain tak boleh tuduh. Muhammad bawa mai cerita tentang Fir'aun, Rasulullah bawa mai cerita tentang Musa yang dihanyutkan di dalam sungai. Mai mana cerita tu? Nabi tak ambil daripada kitab lain, datang daripada wahyu. Apabila Nabi menjawab ma ana biqari', aku tak tahu baca, Jibril peluk Nabi hatta balagha minnil jahad. Jibril peluk sungguh-sungguh, dia lepaskan Nabi. Pasal apa? Kenapa dipeluk Nabi kemudian dilepaskan? Iqra', Jibril kata Iqra', baca. Kali kedua Nabi kata ma ana biqari', aku tak pandai baca. Mulia sifat Rasulullah, kira kitabuh nampak dah. Apa ni dah lama aku tak kenal hang tak kenal aku, duk suruh baca orang habang dah tak kerti. Yang tu kita lah. Lemah lembutnya Nabi, ma ana biqari', aku tak pandai baca. Jibril alaihissalam kali ketiga peluk Nabi rapat. Nabi kata hatta balagha minnil jahd. Dalam hadis tu disebutkan Nabi kata dia peluk aku ni sampai erat, dia lepaskan aku, dia kata Iqra'. Kali ketiga aku jawab ma ana biqari'. Kemudian Jibril pun kata Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Habis 5 ayat je. Yang itulah 5 ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada 6326 ayat Quran yang ada. Tuan-tuan, daripada Fatihah kita duk baca hari tu sampai qul a'udzu birabbin nas, hak tu ayat pertama yang Allah buat turun. Iqra', bacalah wahai Muhammad, baca ni kitab hang yang aku nak buat turun ni, kitab hak nak kena baca. Tuan-tuan, 30 juzuk, 6,000 ayat. Nabi tak boleh baca, macam mana Nabi nak hafal? Dah Allah lebih mengetahui bahawasanya Rasulullah tidak pandai membaca, kenapa diturunkan Iqra'? Kata para ulama, Allah nak bagi tahu bahawasanya bangsa yang menguasai maklumat, bangsa itu akan menguasai peradaban dan juga dunia. Zaman hari ni siapa kuasai maklumat? Yang menguasai maklumat melalui pembacaan, dia jadi bangsa yang bertamadun, bangsa yang berjaya, bangsa yang akan menguasai dunia. Iqra', baca. Kemudian muka surat 55, tuan-tuan boleh tengok perenggan terakhir tu cerita tu. Kemudian muka surat 56, Nabi SAW mengulangi ayat itu berkali-kali, tetapi seluruh badannya menggeletar ketakutan. Rupanya Rasulullah SAW mempunyai ingatan seperti
mesin fotostat. Jibril baca, lekat terus pada Nabi. Tak ada riwayat Nabi lupa 2 ayat. Turun Jibril, tanya pula, wahai Jibril, terlupa 2 ayat hak bulan lepas. Tuan-tuan, tak ada. Apabila Jibril baca sekali kepada Nabi, kadang-kadang buat turun wahyu 5 ayat, kadang-kadang 10 ayat, kadang-kadang 2 muka, kadang-kadang 1 surah. Dan surah-surah itu tidak pernah diminta oleh Rasulullah untuk diulang pula. Lupa lah wahai Jibril, hak 10, hak 5 tahun lepas terlupa, tak pernah. Apabila Jibril baca kepada Nabi sekali sampai ayat Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, tuan-tuan, Nabi pun baca dengan mulut dia, bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tubuh badan Nabi menggeletar. Khalaqal insana min 'alaq, kata Rasulullah dalam keadaan menggeletar ketakutan. Sampai habis, Nabi pun bangun, turun balik. Selepas peristiwa itu, Nabi segera kembali ke rumahnya, menemui isterinya Sayyidatuna Khadijah. Nabi kata, zammiluni, zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku. Ada orientalis barat kata Muhammad mendatangkan satu agama yang diambil daripada berfikir dan bertafakur lama, kemudian keluar daripada hati Muhammad, kemudian dijadikan dan ditulis agama tu, diberikan kepada umat dia. Mereka kata Nabi main dengan cara fikir tu, dia buat main. Maka kita jawab balik, hampa boleh baca bahasa Arab, wahai orientalis barat, wahai orang yang bukan Islam, hampa pun tengok hadis Nabi. Kenapa Rasulullah ceritakan aku melihat Jibril? Bukan dia duduk sorang-sorang, Jibril mai. Yang keduanya, Nabi kita sebut bahawa Jibril peluk aku, sehingga Nabi berasa dipeluk itu. Hatta balagha minnil jahad ni, sampai sesak nafas Nabi waktu dipeluk oleh Jibril. Nabi berasa. Bukan Nabi fikir sorang-sorang. Dan yang ketiganya, jawab para ulama kita membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi fikir sorang-sorang, dia takkan pucat dan dia takkan menggeletar tubuh badan dia. Ada fikir sorang-sorang balik menggeletar tubuh badan. Pasal apa? Mesti Nabi nampak satu makhluk yang Nabi tak pernah nampak. Jibril alaihi salam. Nabi balik, Nabi minta Sayyidatuna Khadijah, satu-satunya isteri ketika itu, umur 40, isteri Nabi seorang, sampai umur 50. Sampai umur 50 isteri Nabi seorang. Khadijah satu orang manusia yang sangat baik. Bila dia tengok suami dia balik muka pucat, ketak tubuh badan Nabi, tak pingsan, tak pitam apa, tak mati, tapi Nabi menggeletar. Allah nak bagi tahu, kata Muhammad manusia biasa sallallahu alaihi wasallam, manusia biasa. Nabi kata, selimut Sa'd, tolong selimutkan aku, tolong selimutkan aku. Ulang kali-kali. Sayyidatuna Khadijah tak tanya banyak. Ni perangai isteri salihah, tak tanya banyak. Dia tak kata ni pergi lepak mana pula dah ni, pasal apa jumpa jembalang apa ke, tak ada. Sayyidatuna Khadijah menyelimutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selimut Nabi. Sampai Nabi tenang, tuan-tuan, sampai Nabi tenang. Sehinggalah tubuh badan Nabi hilang sedikit ketakutan. Pucat di wajah dan tubuh badan Nabi pun kembali reda elok. Nabi pun bangun. Nabi kata, habislah aku, habislah aku. Laqad khashitu ala nafsi. Hadis ni juga ada dalam Bukhari dan Muslim, atau Muslim. Nabi kata, laqad khashitu ala nafsi. Aku berasa habis dah aku ni. Aku akan diserang oleh jin. Maksud Nabi begitu, ulama urai hadis tu. Aku akan dikacau oleh jin dan syaitan. Aku akan dirosakkan oleh jin ataupun syaitan. Sekali lagi Sayyidatuna Aisyah mempamerkan kecerdikan yang luar biasa. Sayyidatuna Khadijah kata dalam satu ayat yang dibukukan ayat itu sehinggalah ke hari ini, tuan-tuan boleh baca dalam semua kitab sirah. Kalla, kata Sayyidatuna Khadijah, tidak sekali-kali. La yukhzikallahu abada,
Allah tidak akan merosak dan membinasakan kamu. Wahai suamiku, kata Sayyidatina Khadijah, innaka satasidur rahim. Kamu satu orang manusia yang selalu menghubungkan silaturahim. Wa tuqrid daif. Wahai Muhammad, kamu satu orang manusia yang selalu menjamu para tetamu. Wa tu'inu 'alal mazlum. Wahai Muhammad, semua orang kenal kamu satu orang manusia yang selalu tolong orang yang dizalimi. Demi Allah, Allah tak akan merosakkan kamu. Yang ganggu kamu tu maksudnya Sayyidatina Khadijah nak bagi tahu, bukan syaitan, bukan jin. Cerdik Sayyidatina Khadijah. Tak ada siapa ajak dia tu, tak ada siapa ajak dia. Tetapi dia adalah wanita terkaya, tercantik, nasab yang paling tinggi di kota Mekah dan yang paling cerdik. Kerana itu dia menjadi isteri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah memuliakan dia. Allah tidak mengarahkan Rasulullah untuk berkahwin dengan wanita lain sepanjang dia berkahwin dengan Rasulullah 25 tahun. Mulia Khadijah, cerdik, baik. Dia kata, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wahai suamiku, Allah tidak akan mengapa-ngapakan kamu. Kamu seorang yang baik. Kemudian Sayyidatina Khadijah, tuan-tuan boleh tengok muka surat 56, perenggan yang kedua, mengajak Nabi bertandang ke rumah sepupunya, Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Siapa dia Waraqah bin Naufal? Sepupu Khadijah. Sepupu betul. Sepupu betul. Waraqah bin Naufal ni sepupu dia. Waraqah ibn Naufal seorang penganut Kristian yang alim, ulama Kristian. Dia ulama Kristian dan di akhir hidup dia buta, qad amiyah. Sayyidatina Khadijah dia teringat. Tuan-tuan tengok kecerdikan Khadijah. Dia boleh kait perkara yang berlaku kepada Nabi itu. Nabi balik dalam keadaan ketakutan, pucat muka, menggeletar tubuh badan. Nabi kata, laqad khasyitu ala nafsi, aku takut wahai Khadijah, syaitan dan jin mai rosakkan aku. Khadijah dia boleh fikir, dia boleh kait benda tu dengan kenabian dan Rasul. Tuan-tuan, dia pun teringat sepupu dia seorang yang alim dalam agama Nasrani. Waraqah juga seorang yang baik, tak suka kepada kerosakan, kemungkaran sebagainya. Dia bawa, ada hadis tuan-tuan, peristiwa itu Nabi cerita. Dia pun bawa Khadijah, Sayyidatuna Khadijah bawa. Dia kata, wahai sepupuku, ya ibn ammi, tolong dengar Sat apa yang anak saudara kamu nak cakap ni. Tolong dengar Sat apa yang sepupu kamu nak cakap ni. Isma' min ibni akhika, daripada anak saudara kamu. Bukan anak saudara Nabi dengan Waraqah bin Naufal, tak ada hubungan secara langsung, tapi dah Nabi kahwin dengan Khadijah, macam itulah. Kemudian Waraqah yang buta ni bila Nabi mai, pas peristiwa tu terus Khadijah bawa. Tengok isteri ni, dia terus buat mai. Waraqah pun tanya, wahai Muhammad, apa yang kamu tengok? Hang tengok apa? Maka Nabi pun cerita panjang lebar. Dalam hadis tu tidak diceritakan apa yang Nabi ceritakan, tetapi setelah Nabi cerita, Waraqah bin Naufal pun jawab, wahai Muhammad, hadzakan namusul akbar. Itu ialah an-namus, sebutan malaikat dalam kitab Taurat dan Injil adalah namus, malaikat. Jawab Waraqah, wahai Muhammad, itu adalah namus malaikat yang Allah hantarkan kepada Nabi Musa. Innaka lanabiyyu hadhil ummah. Wahai Muhammad, kamu adalah nabi umat ini. Tu baru Nabi tahu. Nabi pun dia recall balik ni peristiwa hak dia duduk berjalan, batu bagi salam, assalamualaikum ya Rasulullah, pokok bagi salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian dia naik atas sana, Jibril pun bagi tahu, wahai Muhammad, kamu Rasulullah, ana Jibril, aku Jibril. Nabi dia mula main ni, semua hak dia berlaku tu mula main apabila Waraqah sendiri dengan mulut dia. Kali ni mulut seorang manusia bagi tahu, wahai Muhammad, kamu nabi hadhil ummah.
Nabi umat ini. Tuan-tuan bayang tengok perasaan Nabi waktu tu. Ada berapa ribu soalan dalam dada Nabi waktu tu. Berapa ribu soalan dalam dada Nabi. Aku jadi Nabi ni, siapa dia nak mai tolong aku lepas ni? Benda apa aku nak kena buat? Berapa orang Nabi yang duk ada? Adakah aku seorang? Bolehkah aku seorang? Ribuan soalan yang terhimpun sesak di dada Nabi SAW. Kemudian Waraqah pun dia sambung. Dia kata, wahai Muhammad, apabila kamu bawa agama ini, kamu akan diperangi, kamu akan dimusuhi, mereka akan mengusir kamu. Perkataan usir membuatkan Nabi memberhentikan ayat Waraqah. Nabi kata, awa mukhrijiyahum. Dan tengoklah hadis tu. Ayat mengusir, menghalau keluar Rasulullah, membuatkan Rasulullah kita berhentikan perkataan Waraqah. Nabi kata, apakah mereka akan sanggup untuk mengusir aku keluar? Nabi tak percaya. Pasal apa Nabi tak percaya, tuan-tuan? Pasal penduduk Mekah panggil Nabi Al-Amin. Siapa tak sayang Muhammad di dalam kota Mekah? Siapa yang tidak hormat Muhammad dalam bandaraya Mekah ketika tu? Dengan sesak orang-orang jahat dan zalim dalam kota Mekah, mereka masih mampu untuk menghormati satu orang pemuda yang mereka panggil Al-Amin. Sebab tu bila Waraqah kata mereka akan musuh dengan kamu, mereka akan lawan kamu, ejek kamu, usir kamu, Nabi kata, apakah mereka sanggup untuk mengusir aku? Maka jawab Waraqah, tidak ada satu orang Nabi pun, wahai Muhammad, yang membawa ajaran ini illa udi, kecuali dia akan dimusuhi, bahkan dia akan dibunuh oleh mereka. Sekiranya aku muda ketika itu, nescaya aku akan memenang dan menyokong kamu. Ni ayat Waraqah bin Naufal. Sebab itu ada pendapat ulama yang mengatakan Waraqah juga masuk Islam. Ada pendapat, tapi jumhur pilih Waraqah tidak Islam. Kemudian, adakah mereka akan menyingkirkan aku, halau keluar? Dengan tegas Waraqah menjawab, siapa juga yang datang dengan sesuatu seperti yang anda bawa akan dilayan sebagai musuh. Tetapi sekiranya aku masih hidup sehingga kini, aku sesungguhnya tetap menyokong anda. Beberapa hari kemudian Waraqah mati dan wahyu juga lenyap. Wahyu lenyap maksudnya wahyu berhenti. Tuan-tuan, Jibril tak turun. Lepas pada turun kali pertama tu, Nabi pun dah baca wahyu yang diturunkan daripada langit. Tuan-tuan bayang tengok nur yang masuk dalam hati Nabi buat kali pertama tu, membuatkan Nabi berasa begitu dahagakan dengan Al-Quran. Allah takdirkan wahyu berhenti selama 6 bulan. Pendapat riwayat Al-Imamul Baihaqi dan riwayat lain ada kata 3 tahun. Tapi yang lebih kuat dipilih oleh jumhur, riwayat Al-Imamul Baihaqi 6 bulan wahyu berhenti. Tuan-tuan bayang tengok. Sehingga kan Nabi cerita betapa aku menunggu-nunggu wahyu selepas Jibril turun kali pertama, sehingga aku rasakan sesak bumi ini. Nabi rasa tak tahu nak pergi ke mana. Begitu rindukan wahyu, Nabi kata, Tuhan merajuk kah? Tuhan tinggalkan aku kah? Aku buat salah kah 5-6 bulan ni? Kenapa tak turun-turun lagi? Nabi kata, aku pernah ingin menghumbankan diriku daripada atas bukit yang tinggi. Tempoh 6 bulan tu, tuan-tuan. Akhirnya Nabi pun berjalan pada satu hari. Selepas 6 bulan, ikut riwayat itu, sekali lagi Jibril alaihi salatu wassalam turun kali yang kedua. Nabi duduk tengah berjalan, Jibril pun mai daripada atas langit. Jibril panggil Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad. Nabi pun kata, aku dongakkan kepala aku, tengok ke langit, fa idza Jibrilu jalisun 'alal kursi bainas samai wal ard. Tiba-tiba aku melihat Jibril duduk di atas kursi, memenuhi ruang di antara langit dan bumi, menyeruku, wahai Muhammad, kamu pesuruh Allah, akulah Jibril.
Tuan-tuan, kali ni Nabi tengok hak betul punya, rupa bentuk asal. Lagi sekali ketak pula, balik menggigil. Nabi pun balik sallallahu alaihi wasallam, balik ke rumah dia. Sekali lagi, muka surat 58, tuan-tuan boleh tengok. Nabi bagi tahu kepada Sayyidatuna Khadijah, dathiruni. Selimut sat, tak tahan ni. Tuan-tuan tengok malaikat Jibril. Malaikat Jibril ni ketua semua para malaikat. Di padang mahsyar nanti kita akan tengok para malaikat akan duduk dalam bulatan. Malaikat langit pertama, kemudian malaikat langit kedua. Nabi kata malaikat langit kedua itu saiz dia 100 kali ganda lebih besar pada malaikat hak buat bulatan pada langit pertama. Bukan langit pertama, pada bulatan pertama. Malaikat hak langit ketiga saiz dia 100 kali lebih besar daripada hak malaikat buat bulatan pada langit kedua. Yang paling besar antara semua tu Jibril. Malaikat Jibril, Allah arah dia, tunjuk rupa bentuk asal dia kepada Nabi kali pertama. Penuh langit, kata Nabi, penuh, ujung sana sampai ujung sana. Aku melihat kanan, aku nampak Jibril. Aku melihat hujung kiri, juga aku melihat sayap Jibril. Balik menggeletar sekali lagi, dia suruh isteri dia selimut, Sayyidatuna Khadijah sekali lagi selimut. Turun wahyu kedua, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Wahyu kedua, qum fa'anzir, bangun, beri peringatan dan amaran. Tu dia mula dah kerja. Mula dah kerja, tuan-tuan. Atas muka bumi ketika tu Nabi baru seorang. Dia seorang memikul amanah yang sampai hari ini bilion umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Islam. Allah Ta'ala buat turun, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, bangun bagi peringatan dan amaran. Wa rabbaka fakabbir, ucapkanlah dan ingatlah kebesaran Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, bersihkan pakaianmu. Warrujza fahjur, segala kejahatan hendaklah engkau jauhi. Mula daripada wahyu kedua tu turun, Nabi kata summa tataba', kemudian wahyu pun turun tak berhenti. Lepas pada tu wahyu pun turun cara tak berhenti, seterusnya sampai habislah, sampai 23 tahun. Sekali itu je wahyu dia berhenti tempoh yang lama. Cakap tu dulu insya-Allah. Untuk malam ni kita akan sambung nanti tajuk lain, tajuk yang baru, pengisytiharan Allah dan penyusunan dasar iman. Dia akan cerita di sini Nabi SAW menyusun strategi dakwah yang nak dimulakan seorang diri itu berapa fasa. Ni nak bawa seorang-seorang ni, nak bawa mula dengan seorang. Nabi nak mula dakwah siapa? Tuan-tuan, Nabi ajak tuan-tuan nak mula dengan siapa. Semua tu insya-Allah dalam kuliah yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat pada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami. Wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina, tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.